Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan bukan ia ada pihak, maka tiada ada baginya kanan atau kiri, dan tiada hadapan atau belakang, dan tiada baginya atas atau bawah, dan tiada baginya muka, dan tiada baginya mata, dan tiada baginya telinga, dan tiada baginya lidah, dan tiada baginya tangan kanan atau kiri, dan tiada baginya tubuh badan, dan bukan ia sebelah mana-mana pihak, dan bukan bertempat, dan tiada lalu atasnya masa siang atau malam, maka dan tiada bersifat ia dengan kecil atau besar. Syukur Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, pemberian dan ihsan dia semata. Masih ada kita atas muka bumi ini, alhamdulillah. Syukur dengan limpah kurnia dia dapat kita Islam sejak lahir lagi, alhamdulillah. Disyariatkan kita dengan solat, puasa, tutup aurat untuk ilmu. Limpah kurnia dia telah mudahkan kita untuk taat tu. Jauhkan kita pula daripada maksiat, alhamdulillah. Lebih besar lagi nikmat dijadikan kita ada kesedaran untuk menuntut ilmu, nak belajar dan memahami, mengenali dengan hati sanubari Allah Ta'ala yang menjadikan kita, alhamdulillah. Diberikan kita pula ada keinginan dan ada perasaan dengan Rasul yang tercinta, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi pula kita boleh kenal dia, faham dia, tahu kedudukan dia, martabat dia. Ya Allah Ta'ala jadikan dia seabdul makhluk berbanding dengan alam semesta. Alhamdulillah diberi kat kita keupayaan, kekuatan pagi ni untuk boleh hadir untuk solat berjemaah pula tu, berada pula dalam satu majlis yang mulia. Semua ni tiada lain melainkan limpah kurnia daripada dia saja yang memberikan kita dengan berbagai kurniaan ni. Wajib atas kita perasan ke dia, sedar ke dia. Semua ni pemberian daripada dia, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan diberikan kefahamannya tu, makin dibukakan pintu hati kita, mudah-mudahan insya-Allah, amin ya rabbal alamin, makin nak bertasbih pada dia, tahmid dia, zikir kat dia, tanzihkan dia daripada sifat kekurangan. Dengan itu dia fahamkan kita maksud daripada la ilaha illallah yang para ulama kita telah beri keterangan, insya-Allah, alhamdulillah. Kita nak sambung pagi ni, meneruskan huraian macam mana nak ambil faham mukhalafah lil hawadis. Prinsipnya mesti makhluk jauh beza dengan Allah Ta'ala. Allah tentulah juga jauh beza daripada makhluk.
salah dalam berakidah memakhlukkan Allah, salah juga dalam berakidah mentuhankan makhluk. Yang kita duk bicara ni, nak bicara apa? Nak bicara perkara-perkara yang kita kena kenal ada pada makhluk. Yang ni adalah ciri khas yang ada pada makhluk. Yang ni adalah ciri yang ada pada zat makhluk Allah. Wajib kita tanzihkan daripada ciri dan sifat ini. Kerana apa yang khas pada makhluk, Allah Ta'ala mesti khilaf daripada hal. Istilah khilaf ni menyalahi. Dan CP dia sudah semestinya ayat muhkam dia la ilaha illallah. Nak faham mana Allah mesti sempurna. Kaedah akli dia sempadan nak boleh jadi kayu ukur tu apa? Apa-apa yang nisbahkan pada sempurna pada Allah Ta'ala, itu hak dia. Di sebaliknya makhluk adalah di sebalik sempurna. Istilahnya naqis, serba kekurangan, serba fakir dan keberhajatan dari sudut zat, sifat, perbuatan, milik. Mestilah apa-apa sifat kekurangan yang tu sifat makhluk. Dan kenalilah makhluk dengan ciri makhluk, dengan ciri dia berjirim, dengan tu berjisim. Lepas tu ada keberangkalian untuk dia bercantum, berpisah. Yang tu yang menyebabkan berlaku dan ada pada makhluk ni arad. Macam mana kita belajar lepas. Dengan sebab ada kebolehan bercantum, berpisah dengan struktur yang pelbagai itu menyebabkan adanya rupa, bentuk, warna. Ada yang membebaskan haba, menyerap haba. Ada yang lembut, keras. Ada yang istilahnya tumpat. Ada yang kurang tumpat. Ada yang boleh melentur. Ada yang boleh dimakan api, ada tak makan api. Ada berbentuk pepejal, ada gas, ada cecair. Macam itulah bahasa dia. Pasal apa tu? Pasal kerana ada ciri dan sifat makhluk. Satu makhluk bersifat makhluk lah. Dan di atas bercirinya makhluk dengan ciri boleh berpisah, boleh bercantum, tu yang menyebabkan ada arad, ada arad, tu singular dia, plural dia arad. Ada pelbagai sifat pandang daripada sudut yang berbagai. Sama ada dari segi boleh bercantum, boleh berpisah, ada rupa, ada bentuk, ada warna, ada yang membebaskan haba, menyerap haba. Itu dia akan ada ketumpatan. Lepas tu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Segala ciri-ciri dan arad ni pula tu di atas keberangkalian yang ada tu, yang tu yang menyebabkan ada umum je arad yang ada pada makhluk ni. Yang arad ni tak boleh berpisah daripada zat makhluk. Itulah jirim, jisim, jauhar ni. Itu yang ada ciri kita sebut lepas. Setiap sifat ataupun zat pada makhluk, dia tak akan kekal pada zaman kedua. Maksudnya apa? Bila ciri makhluk macam ni, tentulah makhluk sentiasa berubah-ubah. Sentiasa berubah. Bahkan telah diperakui oleh ahli-ahli sains pun dengan kajian mereka. Itu saya sebut kat badan kita tak ada tisu yang setiap detik dan saat yang sedang dibina, ada setiap detik dan saat tisu-tisu yang sedang dimusnahkan. Darah kita pun serupa, pernafasan kita pun serupa. Setiap pernafasan tarik turun ni ada yang tersekat, ada yang keluar, ada yang masuk. Proses pembakaran tu tak henti-henti, bukan yang sama, yang berbeza. Oksigen lain yang duk masuk, karbon dioksida, ada wap air yang keluar daripada proses penghadaman pernafasan yang berlaku kat kita tu. Semua tu sentiasa bertukar dan berubah. Yang tu yang ada ciri kat kita, setiap detik saat sedang melalui proses perbutan kebinasaan. Kita ni setiap detik dan saat sedang melalui proses fana. Ni kita.
Allah ni sebaliknya, dulu kini selamanya, tak pernah ada perubahan pada zat Allah, sifat Allah, nama Allah. Dia sentiasa dalam keadaan kekal dan sempurna. Yang tu yang terus kita nak belajar ni, nak faham apa dia lagi, pandang pada sudut mana pula. Yang ni istilahnya sifat makhluk, dan atas yang ni sifat makhluk, ciri makhluk, hal yang ada pada makhluk. Jangan dan tak boleh sama sekali dan salah kita menisbahkan perkara ni pada Allah Ta'ala, apatah lagi mengiktikadkan zat dia, sifat dia dalam keadaan begini. Apa dia? Itu yang dia sebut, yang ni masih lagi dalam istilahnya ciri-ciri makhluk. Apa dia? Bukan ia Allah Ta'ala ni ada pihak. Masuk bukan Allah ada pihak ni, Allah bukan dia, zat dia ada depan, belakang, kiri, kanan. Bab pihak ni, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, 6 dimensi ni, dia kita bicara pasal dia lanjutan daripada jirim yang kita bicara lepas. Bila jirim ni dia ada occupied space, dia ada bentuk. Tambah pula dia murakab, dia berjisim. Lepas tu dengan tu nanti dia akan ada dengan bercantumnya tu dia akan ada bentuk bulat, lepeh, macam-macam nak sebut lah, segitiga. Ni umum bentuk-bentuk lah. Ada yang dengan bentuk tu pula nanti ke depan jumpa ada istilah dengan bentuk-bentuk tu dipanggil jisim tu umum. Bahkan secara khasnya jisim tu akan membentuk juzuk. Juzuk macam ni nama dia hidung, juzuk macam ni nama dia mata, juzuk macam ni dinamakan telinga, juzuk macam ni dipanggil tangan, juzuk macam ni dipanggil muka, juzuk macam ni dipanggil kepala. Ini semua adalah lazim daripada jirim, jisim, jauhar, dan kebolehan arat yang ada. Dia atas ciri boleh bercantum, berpisah tu dia membentuk warna, ada bentuk, ada rupa, ada bau, ada ketumpatan. Lazim daripada tu atas kita nak bicara ni akan ada dimensi. Tentulah bila dah terbentuk tu, sama ada kita belajar dimensi ni yang kita selalu dengar ada 2D, 3D, yang itulah kan, 2 dimensi, 3 dimensi. Kalau satu pun dengan tak boleh belah bahagi, sebenarnya kat dia ada 3 dimensi. Maksudnya apa? Dia akan ada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Itu ya dipanggil 6, istilahnya 6 pihak kan. Atau hukum dimension tu dipanggil 3D lah, 3 dimensi. 3 dimensi itu kita duk tengok depan mata kita ni semua 3 dimension lah. Kalau kita tengok skrin itu istilahnya 2 dimensi, dia sekepin aja. 2 dimensi ini dia depan belakang, tu je. Dia takkan ada bentuk pandang pada sudut atas bawah, kiri kanan, tak ada. Kalau depan belakang je, tu dipanggil 2 dimension. Betul ya? Saya ni istilahkan. Tu yang ada 2D, 3D tu. Ada 4D pula. Sebab kita kadang tak biasa explore agak 3D, 4D ni menatang apa kan. 4D macam mana? Ni kitab ni. Ni 3D ni. Dia boleh masuk. Dia masuk dalam kayu ni. Tu. Macam tu 4D. 4 dimension. Yang ni kitab ni. Macam mana? Boleh panjang. Boleh besar. Itu dia panggil 4 dimension. 5 dimension saya tak tahu nak urai ke mana. Saya boleh urai apa macam tu je lah kan. Nak cerita dimensi tu, apa semua ni? Makhluk. Atau roh kita boleh masuk, boleh keluar.
Kita pun tak tahu dimensi dia macam mana, tapi boleh masuk boleh keluar. Dia masuk bukan melalui rongga apa, cabut pun masuk dalam keluar tak tahu pun hal, tapi dia mesti dimensi yang special lah, dan mesti bukan 2D 3D macam kita lihat ni. Tentulah kalau faham tu dia 4D 4D. Boleh bernyawanya kita, dengan tu kita boleh bernafas. Kelangsungan hayat yang kita dapat ni, apa dimension saya pun tak tahu. Kita pun bukan nak boleh hurai macam mana boleh ada kelangsungan, boleh jantung tu berdenyut, boleh bergerak. La ilaha illallah, beriman je lah. Kita ni makhluk, tiada apa yang ada tu melainkan semua kurniaan daripada Allah. Allah subhanallah. Itu kita belajar hari-hari nak belajar ni. Jangan sampai meletakkan Allah Ta'ala dia memiliki dimensi. Begitu juga kalau panjang dalam kitab-kitab lain pun dia bahas, Allah pula juga tak kita letakkan disebah kat kita, dia ada di dimensi yang tertentu dengan disebah kita. Allah mustahil dia ada pihak, dan mustahil dia sendiri dengan kita dia berada di pihak pun mustahil. Maksud apa? Di atas tidak tahunya dan tak bolehnya kita nak memahamkan zat Allah Ta'ala dengan pastinya, ain zat Allah Ta'ala macam mana. Satulah apa yang terbayang, apa yang terlintas kepada Allah Ta'ala mustahil macam tu. Kerana apa? Apa yang terlintas, terbayang, terfikir, terhayal dalam fikiran kita, sama ada yang kita boleh nampak ataupun tak nampak, istilahnya makhluk. Semua makhluk. Walaupun hayalan kita ni dahsyatnya imajinisasi, apa kita boleh imagine macam ni, orang lain tak pernah tergambar, terbayang macam ni, boleh masuk lalu tembus kot dinding ke apa kan, tu dah 4D tu kan. Macam mana? Allah subhanallah, bukan macam tu. Nampak cahaya ke putih, nampak hebat, besar. Bila dah besar, maksudnya ada shape, ada bentuk. Dia ada gabungan antara molekul yang sangat banyak, jirim-jirim yang bercantum banyak. Satu panggil dia besar. Kalau dia boleh nampak bertubuh, bertokor, berketul, occupied space, nama dia jisim yang kasif. Tapi kalau dia besar, macam kita tengok pelangi tu, nampak besar, tapi pegang tak boleh, tak ada. Pergi bukan boleh dapat, bukan boleh naik buat papan gelongsor, naik siu macam cerita kartun tu, bukan macam tu. Itu apa pula? Sebab kita nampak macam tu, dia alam maya macam tu je. Yang tu atas kata dia titisan air, kalau kata macam tu satu hal lah, maksudnya dia air lah. Dia air, tapi di atas faktor biasan cahaya yang telah diserakkan daripada warna-warna spektrumnya, macam tu kan. Peranan titisan air itu dia jadi macam prisma yang menyelerakkan warna yang ada pada cahaya yang sebenarnya mempunyai spektrum cahaya, tapi di atas kepantasan pergerakan cahaya kita nampak putih, dan tak boleh kesan warna tu kerana cahaya yang terlalu pantas. Ni kita belajar sains macam tu lah, saya belajar macam tu lah, itu saya sebut ni ilmu yang dapat dieksplor macam tu apa dia? Makhluk semua. Allah subhanallah, tu tujuan kita belajar ni. Kata tauhid merentasi sains. Belajar sains bagi dapat tauhid. Jangan sebab jadi tauhid jadi bodoh bagi toncek. Bawa sekali kasur itu saya bingung, salah faham dalam bab ketuhanan. Jadi atas kita nak bicara ni bukan ia pihak. Jadi istilah dimensi itulah saya sebut sekali lalu tadi. Jadi di atas kata tak ada pihak, maka tiada ada bagi Allah Ta'ala ni kanan kiri, tiada depan belakang, tiada baginya atas bawah. Siap. Kalau ada ayat Quran macam ni, hadis macam ni, mesti ada makna dia. Itu kaedah kita. Saya sambil-sambil saya sebut tu pasal apa yang kita baca ni. Yang ni adalah rumusan ulama ahli sunnah wal jamaah
daripada seluruh Quran hadis dengan dalil naklinya, aklinya. Dah diselesaikan semua ayat yang muhkam untuk syabihatnya. Satu keluar keputusan ni. Jadi kalau ada misalnya ittaqillaha tajidhu tujahak, kamu takwalah Allah Ta'ala, jadi junjunglah perintah dia, tinggalkan larangan dia. Kalau betul-betul ada iman kita, taat macam ni, tajidhu tujahaka, kamu akan dapati Allah Ta'ala di hadapan kamu. Maksud Allah Ta'ala di hadapan tu bukan cokoh depan gitu, kan? Ada hadis juga sebut Rasulullah kata, "Ubudullaha ka'annaka tarahu an ta'budallah." Ta'rif ihsan tu, kalau kita belajar dalam hadis tu, di 40 pun jumpa hadis tu. Kamu sembahlah, kamu beribadatlah, kamu mentauhidlah Allah Ta'ala, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu lihat Allah Ta'ala. Lihat tu bukan lihat dengan dimensi kita. Bila lihat mesti di depan, bila lihat mesti ada perantaraan cahaya. Betul? Kita punya lihat dia. Dicara oleh ulama, lihat tu bukan lihat dengan lihat bi ru'yatil ain, tapi ka'annaka tarahu ru'yatal basira, sebagai pandangan mata hati, pandangan basirah, pandangan dengan pandangan akal yang mensabitkan Allah Allah ada, dan pada dia segala sifat kesempurnaan, dan tanzihkan daripada apa-apa ciri-ciri kekurangan, yang ciri kekurangan tu ialah sifat makhluk. Yang tu yang kata belajar jangan sekerak jalan tu. Belajar hadis memang ada bahasa, dah bahasa Arab, mesti faham dengan Quranan Arabiyan. Quran bahasa Arab, uslub dia Arabi. Hadis Nabi pun adalah Arabiyan, dia adalah uslub dengan uslub Arabi, qawaid Arabi, lughah Arabi. Bahkan qawaid dan lughah Arabiyah ni dalam bahasa Melayu pun sama. Saya nak cerita apa? Hadapan tu. Saya sebut misal, tuan-tuan, kita sekarang ni dalam pandemik yang boleh dikatakan pandemik sebenarnya. Tak tahulah apa di hadapan kita. Depan tu apa? Arah. Apa maksud depan? Masa depan. Bukan depan tu pihak, bukan dimensi. Siapa faham dimensi, bodoh yang amat. Okay, cukup. Itu pun dah cukup dah menunjukkan bukan depan dengan mana pihak. Kalau dalam hadis pun, itu hadis. Kalau Quran, ainama tuwallu fasamma wajhullah, di mana saja kamu beradab. Beradab ni apa? Beradab arah ni. Hadap ni di sebelah kita. Kalau bumi bulat, di atas penduduk bumi pun duduk bubuhlah atas, kata seluruh permukaan bumi, masing-masing ada arah masing-masing. Quran kata apa? Ainama tuwallu fasamma wajhullah, di mana saja kamu beradab, di situlah Allah, zat Allah. Macam memahamkan berpihak tak? Memahamkan berpihak. Subhanallah. Bukan macam tu maksud dia. Dia mesti ada maksud. Habis tidak mesti faham ayat mutasyabihat macam ni. Dia mesti ada maksud, tapi bukan zahir yang dipaham itu maksud. Pasal dia ada istilah penyampaian dari sudut bahasa yang datang kepada kita, nas, Quran, hadis, dalam bentuk bahasa itu supaya kita boleh hadam dalam konteks kita punya penggunaan. Satu guna datang dengan bahasa, dengan uslub yang kita boleh faham. Tapi jangan faham dengan zahir yang segera faham dengan pahaman salah yang mensabitkan Allah Ta'ala dengan ciri dan sifat makhluk. Prinsip dia tu. Kalau saya sebut kata apa? Ni tengah tak boleh kerja, pendapatan tak ada, contohlah kan. Kehidupan ni betul-betul telah mencengkam kehidupan kita. Mencengkam. Nampak objek apa? Duduk mencengkam. Gitu.
bahasa lah. Kita pun lemah je nak buat semangat. Tak ada sesuatu yang boleh membakar semangat kita untuk beramal. Membakar. Siapa pula nak cucu hafid kat aku? Janganlah buat bengap gitu. Nak saya bahasa bengap tu pasal apa? Pasal ada orang faham dengan cara fahaman bengap macam ni. Kalau bahasa Melayu tak apa. Tak ada masalah. Ni faham ke Allah Ta'ala macam tu. Apa bodohnya? Tu saya guna bahasa-bahasa macam tu. Pasal apa? Bodoh dalam bab bahasa, dalam bab makhluk tak ada masalah mana. Tapi bila bab ketuhanan, kalau faham dengan makna zahir itu, memahamkan ada pihak sesat. Satu ada pahaman-pahaman salah, dia ajar cara nak khusyuk sembahyang, macam mana? Dia ajar dimensi tu. Istilahnya apa? Sembahyang cara meditasi. Meditasi ni macam yoga apa kan, duduk. Tutup mata, bayangkan roh kita sedang keluar berayau-rayau, hilangkan diri semua tension. Jadi semayang pun kata dia meditasi sebenarnya. Buat apa? Bayangkan roh kita sedang naik ke atas, dimensi dah, langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh. Sujud di hadapan Allah Ta'ala, naik atas satu hal lah, di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah sedang berada di aras. Bukan calang-calang punya sesat tu. Ada orang ajar macam tu. Saya sebut ni pasal ada orang refer kat saya, tanya macam tu. Saya tak pernah baca macam tu, tak rajin pula pergi explore. Tapi ada orang pernah berjumpa kenyataan dan ajaran, pergi kursus pula, bayar beribu-ribu. Hanya nak pergi belajar, faham sembahyang, cara meditasi, belajar-belajar, ingat bagusnya. Dan pernah praktikal pun dalam kehidupan sembahyang macam tu. Sesat yang aman. Bukan macam tu. Subhanallah. Ni yang kata belajar daripada, bukan daripada saluran yang betul, yang tu yang rosak, punah habis. Na'udzubillah. Duit dunia pun jahanam, rosak, habis selangsai gitu aja. Akidah pun punah, langsai. Na'udzubillah. Satu, belajarlah elok-elok. Saya nak boleh nasihat aja. Maka tiada ada baginya, baik. Selesai itu. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Siap. Itu satu angle. Mustahil pada Allah Ta'ala dengan fahaman berpihak atau ada pihak sini. Tu faham atas, yang tu semestinya bukan atas dengan makna pihak. Istilah bahasa Arab atas, ala, kalau sebut sekalipun Ar-Rahman alal arsy, Allah fis sama. Fis sama bukan dengan makna makan, dengan makna tempat, bukan makna jihah, tapi fis sama dengan makna makanah, dengan makna pangkat, kedudukan. Apa dia? Fis sama dengan makna tinggi. Tinggi pun bukan makna arah dan pihak, tapi pangkat tinggi. Macam orang mengaji, dia mengaji tinggi. Jangan tanyalah duduk tingkat berapa ni. Siap. Boleh faham dah. Bahasa kita pun menyokong prinsip itu. Prinsip faham tu. Habis-habis duk faham ke Allah Ta'ala, macam bengong baca ayat Quran. Ayat Quran ni mukjizat, punya bahasa sangat tinggi, tapi letakkan fahaman Quran tu bawah lutut. Kepala otak pun faham bawah lutut. Bubuh kat lutut, kepala otak. Salah satu sebut tu. Salah. Tak kena faham. Berdalil pula kononnya Allah Ta'ala yang kata macam tu. Itu pun satu bengong sekali lagi. Bodoh tentang mana? Tentang berdalilkan ayat Quran tak mengikut disiplin Quranan Arabian. Macam mana nak faham dilalah daripada Al-Quran. Besar tu ilmu nak belajar apa tu. Kalau bahasa Malaysia, bahasa saya sebut macam tadi pun, yang tu pun ada ilmu yang kena pergi belajar. Takkan bahasa Arab tiba-tiba engkau baca begitu jadi orang terpelajar. Jangan buat pasal. Kononnya Allah yang kata macam tu, nanti saat engkau bukan ahli, kau pakar ke nak faham Al-Quran, yang kau boleh kata Allah yang kata macam tu. Agak-agak dalam fikiran dia pun dia kata Allah kata ni, dia faham Allah kata tu agak-agak macam tu.
Allah ada lidah, ada mulut lah, bersuara lah macam tu. Sesat, jadi kafir terus. Faham macam tu. Subhanallah. Tak boleh beza pula kalam lafzi, kalam nafsi macam mana. Bahkan ada popok yang bengong zaman ni yang nama popok Wahabi tu, cabar kita pula, cuba bezakan antara Quran ni, cuba bahaskan beza. Dia kata, cuba bahas tengok Al-Quran ni kalam Qadim ke kalam baru. Bodoh, dia nak suruh kita bahas. Ulama bahas lama lah, kita dah faham clear dah. Dia suruh kita baru nak bahas kat dia. Maksudnya dia ni baru nak explore je. Budak-budak tadika baru nampak macam cerdik sikit kot. Padahal bengong, ya Allah. Tak boleh, saya punya bahasa kasar sikit macam tu. Bawa api ni lah macam tu. Dia cabar kita macam-macam. Buktikan memang Allah bukan di aras. Astagfirullahaladzim. Bengongnya sampai terus macam tu. Bagi soalan pula, buat forum pula, bolehkah kata Allah Ta'ala di aras? Bengongnya, ya Allah, ya Allah. Ingat ke nak bincang sampai selesai? Baru mukadimah dah disuruh kita gulung. Sikit itu. Jaga. Lagi. Dan tiada baginya muka. Ini nak cerita pula bab muka ni. Mustahil, lazim daripada jirim, yang ni sifat makhluk, jisim, jirim, jauhar. Dengan tu dia bahasa lainnya jirim, jisim, dia boleh bercantum kan, murakkab. Kalau boleh bersusun-susun tu nama jisim. Kalau satu ni nama dia jauhar. Jadi maksudnya makhluk ni kalau faham tu, dia akan boleh ada hark, boleh iltiam, dia boleh pecah, boleh macam tu. Memang telah disahkan pun oleh ahli sains, setiap detik dan saat proses yang berlaku di alam ni pecah jantung. Ini kita kan siang dia sejuk, molekul-molekul zarah walaupun dah kecil macam habuk, sejuk apa jadi? Dia akan duduk dekat-dekat. Tambah kena panas matahari nanti macam mana? Dia akan renggang. Okey. Apa jadi agak? Dia akan pecah tu. Atau benda-benda yang dah hancur lah ni, kalau pergi padang pasir, debu yang dah halus tu pun sedang melalui proses pengembangan dan pengecupan. Masih berlaku walaupun sehalus-halus debu. Selagi tak sampai kepada nama jauhar pirit, dia akan berlaku proses pengembangan dan pengecupan. Dalam masa yang sama pula, bila ada sesuatu kena kat dia, ada pula keberangkalian dia untuk dia bergabung pula dengan molekul dan zarah lain untuk membentuk satu benda lain. Ni apa? Makhluk. Dengan membentuk tu, nanti akan jadi batu, kayu, nisbah komponen benda. Lepas tu batu kayu pula, yang ni jadi ranting, ni daun, ni bunga, itu kan. Kat kita pula, ni ajaran umumnya jisim, jasad. Lepas tu, yang ni tangan, kaki, jari, bulu, kan ada macam tu kan. Itu semua tu adalah benda yang terlazim setelah sabitnya jirim, jisim, jauhar, ada arat, akan terlazim daripada dia juzuk. Allah mustahil pada dia jirim, apatah lagi mustahilnya juzuk. Boleh faham? Wahabi dia boleh faham macam ni, Allah tak ada jisim tapi Allah ada muka, ada mata. Boleh faham tak? Macam mana mustahilnya jirim dan jisim pada Allah Ta'ala, tetapi lazim daripada jirim dan jisim itu akan ada juzuk. Dia mengisbatkan juzuk pada Allah Ta'ala tapi memustahilkan jisim. Boleh faham saya cakap apa? Betapa punya, berapa kali bengong di atas bengong. Dia, kita mengaji hak ni mesti bersama dengan dia kena faham apa yang batil tu mesti. Satu saya menyambil yang sebut tu. Macam mana dia yang tu kita sebut tu, ada pula pahaman Wahabi lain. Ini Wahabi ortodok gila babi punya Wahabi. Dia kata apa? Di atas kata Allah ada muka, ada tangan, ada mata, takkan tak bercantum. Allah yang kata.
Dia keluarkan satu formula dia, apa dia? Allah tentu ada jisim. Pasal apa? Takkan muka, tangan, mata ada tapi tak ada jisim. Allah ada jisim tapi jisim dia bukan macam jisim kita. Jisim dia jisim yang layak dengan dia. Ini pun ada juga sebahagian Wahabi yang faham macam ni. Antara faham macam ni, Ibn Taymiyah. Tok Guru soal dia. Ambil fahaman tu. Tengok satu kali lah berfikir macam mana? Ada logiknya. Nanti yang bila Al-Quran sebut was-samawatu matwiyatun biyamini, langit 7 lapis esok akan digulung, dilipat dengan tangan kanan Allah Ta'ala. Apa pahaman Wahabi? Agak-agak saya nak kata apa? Pandai. Alhamdulillah. Kiri tak sebut dalam Quran. Allah Ta'ala mention sekali lalu sebut dalam terjemah tu macam tu lah. Was-samawatu matwiyatun biyamini, yamin. Dia kata apa? Allah bila ada kanan, apa? Tentulah akan ada tangan kiri. Hanya tu dia akan faham itu. Dah ada tangan kanan dan kiri, tentulah ada jisim. Tapi jisim macam mana? Jangan fikir jisim macam mana. Dengan itu keluar kaedah mereka, apa dia? Allah Ta'ala sabit semua tu, tapi jangan fikir kaifiat dia macam mana. Ada mata, ada muka, ada tangan, ada kanan, ada kiri, tapi kanan macam mana, kiri macam mana, jisim macam mana, muka macam mana, wallahu a'lam. Ini cara Wahabi. Ini bukan cara Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi istilahnya mengisbatkan makna, menyerahkan kaifiat. Itu istilah, bagi faham. Wahabi punya istilah ni. Dia mana-mana pun dia akan syarah macam tu. Cuma kita tak biasa dengar istilah, kita tak faham istilah dia sebut tu. Isbatkan makna apa? Memang ada muka, ada kanan, ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah, ada duduk, sila, semua dia berbuah pada Allah Ta'ala. Kalau ada dalam Quran pun sebut Allah Ta'ala bunuh, Allah Ta'ala lupa, semua disebut macam tu. Isbatkan makna, serahkan kaifiat. Kaifiat ni, muka macam mana? Wallahu a'lam, muka yang layak. Kaedah Ahli Sunnah bukan macam tu. Subhanallah. Sekali Ahli Sunnah macam ni. Mustahil bagi dia muka, tangan. Makna yang zahir mengertikan makna juzuk dan mengisbatkan ciri makhluk bila bertentangan dengan la ilaha illallah, memang datang daripada Quran dan hadis, kategorikan dia dulu mutasyabihat. Tak boleh faham dengan zahir ayat. Dia ada makna. Apa prinsip dia? Tanzihkan dulu. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Untuk apa makna dia? Mesti ada makna. Serahkan makna ni kepada Allah Ta'ala. Itu kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Serahkan makna kepada Allah Ta'ala. Apa makna ayat ni? Serahkan makna kepada Allah Ta'ala. Untuk apa makna ayat ni? Apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Amir ruha kama ja'at. Lalukan saja macam mana dia datang. Tafsiruha qira'atuha. Tafsir dia adalah baca dia. Apa maksud was-samawatu matwiyatun biyamini? Baca ya, was-samawatu matwiyatun biyamini. Kalau agak tak faham prinsip tu, dengar contoh mudah ni. Yang ni memang ada kita punya prinsip. Lama dah kita tunggu kita ajar nak faham macam ni. Kaf ha ya ain sad. Tu nama-nama huruf alfabet Arabik tu kan. Alfabet lah. Alif bata tu bahasa Arab dia panggil hijaiyah. Macam tu lah kan. Bahasa orang putih ABC tu dia panggil alfabet. Betul ya? Alfabet kan? Betul saya sebut sebutan saya. Dia panggil alfabet. Apa cerita ni tadi? Takkanlah Quran hanya cerita huruf kaf, huruf ha, ya, ain, sad. Soal, ada makna tak? Untuk macam mana nak buat? Mesti ada makna. Macam apa makna dia? Wallahu alam. Apa makna dia? Kaf, ha, ya, ain, sad. Qira'at tafsiruha qira'atuha. Nak tafsir dia macam mana? Baca dia. Amir ruha kama ja'at. Lalukan saja macam mana dia datang. Ini prinsip. Takkan nak kata nun lah, huruf nun lah.
Huruf nun lah. Betul apa nun? Nun yang layak dengannya. Bukan nun yang layak. Prinsip dia macam mana? Mesti ada makna nun yang selayaknya. Bukan nun yang layak. Bukan sabitkan nun tu, tapi sabitkan makna nun. Yang ni yang dia panggil tanzihkan daripada sifat makhluk, sabitkan apa yang selayaknya pada Allah Ta'ala. Yang tu yang dia panggil, kalau ni sebab wajhu yamin, sama prinsip dia. Apa dia? Sabitkan ayat Quran ialah ayat Quran, tapi serahkan makna dia pada Allah Ta'ala. Okey, jelas? Ada muskil tanya? Pasal prinsip belajar nak ambil kawaid mesti jelas kan? Kaedah sesat dah. Saya ngaji dengan arwah tok guru yang saya duk mengaji, semua ajak prinsipnya tu. Memang kita nak belajar semua Al-Quran tak dan kita. Walaupun tak pernah explore semua Al-Quran, walaupun tak pernah pergi belajar tafsir Quran, tapi kita dah belajar tafsir memahamkan bab ketuhanan. Belajar mana? Ni tauhid. Ya. Mustahil baginya muka. Dan tu tiada baginya mata, tiada baginya telinga, tiada baginya lidah, tiada baginya tangan kanan atau kiri. Wahabi macam mana? Dia kata iza sabata lahul yamin kana lahu yasar. Bila dah sabit tangan kanan, kata dia apa? Tentulah ada tangan kiri. Tengok ulama ahli sunnah kita hujah balik kalau ambil ke Wahabi tu lah. Bahkan dia kata macam ni, maka bertepatanlah dengan ayat Quran. Bal yadahu mabsutatan. Dia pakai ayat Quran tafsir yang main ke? Dia guna kaedah tu untuk menghuraikan ikut nafsu dia, ikut kepala otak dia. Kata dia bila sabit yang kanan, sabit yang kiri, berbetulan dengan Al-Quran. Pasal apa? Allah sendiri kata bal yadahu, bahkan dua tangan Allah Ta'ala. Al-Quran tu main tu tafsir Quran bil Quran tu. Macam mana? Al-Quran ni menghuraikan Al-Quran tersebut. Kepala otak tu. Ya. Ada Quran sebut yadahu, bal yadahu. Ada Quran sebut yadun dengan mufrad. Ada Al-Quran sebut dengan jamak. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit ni kami bina dengan bi'aidin. Aidin tu jamak bagi yadun, dengan tangan-tangan. Kalau kata dua kanan kiri, bal yadahu menguatkan kata ada kanan dan kiri. Macam mana kata Wahabi, nak buang mana ayat Quran yang kata satu, nak buang mana ayat Quran yang kata banyak. Wahabi akan guna ayat Quran untuk menunggakkan hujah dia, tapi dia tak tengok semua. Itu masalah dia. Dia beriman dengan sebahagian Quran, dia kafir dengan Quran sebahagian hak lain. Masalah kafir tu dia tak pakai. Tu yang kena persoal kat dia, yang dia tak pakai tu nak buat macam mana yang Quran tu? Bi'aidin tu dengan tangan banyak tu. Kaedah kita ahli sunnah macam mana? Memang sebut yadahu, memang sebut yadullah, memang sebut aidin, memang sebut bal yadahu mabsutatan, memang sebut yamin. Semua ada makna. Zahir bukan maksud dikehendaki, subhanallah, tapi mesti ada makna. Apa makna dia? Wallahu a'lam. Ahli sunnah wal jamaah. Itu yang tiada baginya mata, tiada baginya telinga, tiada baginya lidah. Wahabi dia punya cara faham jauh beza bumi langit dengan ahli sunnah wal jamaah. Dia kata apa? Allah ada tangan kanan, dah ada tangan kanan, ada tangan kiri. Kanan kiri macam mana? Jangan persoal, serahkan pada Allah Ta'ala kanan dan kiri tu. Tak, kaedah kita tanzih dulu. Kanan dan kiri, kanan kiri kita tak bicara pasal tak sabit dalam Quran. Memang sebut kanan, memang sebut tangan banyak, memang sebut satu, lafaz memang ada. Dengar pun dah geli dah. Subhanallah. Subhanallah. Apa makna dia? Tentu ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Apa huraian dia? Qiraatuha tafsiruha. Atau tafsiruha qiraatuha. Nak tafsir dia ialah dengan baca ayat dia. Ambil ruha kemanjaan. Apa perkataan tu? Kata ulama-nya prinsip tu. Lalukan dia macam mana dia datang. Baca je.
Apa makna dia? Wallahu alam. Apa mana tangan ke? Subhanallah. Atau hujah bahasa, kalau ditulis kat pintu tu tidak dibenarkan masuk melainkan kaki tangan saja. Saya nak relatekan dengan bahasa Melayu, bahasa kita pun ada faham kaki tangan, bukan makna kaki tangan dia ada makna. Habis-habis tidak macam mana? Dia ada makna, wallahu alam apa makna dia. Habis-habis tidak macam itulah. Boleh faham saya cakap apa kan? Tidak dibenarkan masuk melainkan kaki tangan sahaja. Kita dah faham, alhamdulillah. Kita bukan faham kaki tangan tu, tangan yang kaki ya, masuk cabut, masuk lempar lagi masuk dalam tu. Badan tak boleh masuk, kepala tak boleh masuk. Yang boleh masuk kaki tangan saja. Awak bengap macam tu. Habis-habis bodoh kata macam mana? Dia ada makna, apa makna dia? Wallahu alam. Siap. Cukup. Saja prinsip nak sebutlah. Kalau kita dah faham, alhamdulillah. Betul, saya nak kata saya mengaji pun untuk gurai lebih kurang apa saya sebut ni. Dia kata apa? Allah bila dia bagi petunjuk, dia bagi mudah je kita faham. Bahasa Melayu pun kita faham, bahasa Arab pun kita faham, Quran pun kita faham, akidah ahli sunnah wal jamaah kita faham. Orang yang telah disempitkan dada dia, bahasa Melayu dia faham, Quran yang begitu mudah untuk faham tu, ulama dah buat satu perbandingan tu, dia tak mau ambil faham, dia nak degil ikut cara dia. Kata ulama saya ngaji tu sebab apa? Mereka ni ialah orang yang telah mengambil nafsu mereka sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tak pernah kamu tengok ke orang yang menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan dia? Tak mana nafsu dia? Dia nak hurai ikut kepala otak dia, dia tak mengikut disiplin macam mana ulama dah hurai. Atau kita bicara ni huraian bahasa, dah maksud dia macam mana? Quranan Arabian tu. Satu sudut saya dah tunjuk dalam konteks bahasa Melayu, kaki tangan. Macam mana kita sebut haram minuman keras bahasa Melayu. Betul boleh tak minum ice blend? Boleh lah, bukan minuman keras kata. Wahabi tak boleh minum ice blend. Pasal apa? Haram minuman keras. Kalau dia minum juga itu terlempang dia sekali. Haram minuman keras. Boleh faham saya cakap apa, saya boleh apa kan? Cukup bahasa itu. Hadanallah ila siratil mustaqim. Selesai situ. Jadi nak sebut apa? Bab muka tangan ni mustahil pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal bab muka tangan dia adalah lanjutan daripada faham jirim jisim dengan kebolehan bercantum dan berpisah, membentuk sesuatu bentuk tertentu menyebabkan ternama ajza' dan juzuk tertentu dengan nama-nama tertentu. Pasal setiap bentuk dia akan ada nama dia. Memang macam tu lah. Ada ciri dan sifat dia akan ada nama. Ni sebab bentuk bentuk macam ni panggil telinga, bentuk macam ni panggil tangan, bentuk macam ni panggil kaki, bentuk macam ni panggil badan, bentuk macam ni panggil bahu. Dia ada nama semua ada nama. Itu kita sebut umum nama anggota-anggota besar ni. Bahkan kalau kita belajar khas ilmu-ilmu sains misalnya, sains tu pula semalam saya ada sikit sebut bab kimia kan, belajar biologi. Saya ngaji dulu saya panggil ilmu biol. Belajar ilmu biologi kan, bio. Antara pelajaran saya belajar dulu masa SPM dulu, belajar apa? Belajar tulang. Cuma nama saya nak sebut saya lupa dah. Ni daripada tengkorak ni, tulang paksi 1 2 3 4 5 apa ketul tulang ni daripada tengkuk ni. Nak pergi tulang. Setiap tulang tu yang bulat ni dia ada bahagian bulat urat masuk kok mana tu. Dia ada lengkuk macam ni. Sendi-sendi dia yang kata slip disc tu daripada tulang tengkuk ni sampai pergi tulang belakang tu. Setiap lengkuk-lengkuk tu dia ada nama. Metapogesis, kubogesis, saya tak ingat nama, kalau ada saya sebut lah. Saya sebut itulah, sorry lah. Siapa duduk bidang tu pergi tengok. Dia ada nama lah. Lekuk tulang tu pun ada nama. Ni nama apa. Kalau kita jumpa doktor lagi pakar, itu kita sebut tulang masuk dalam perut kita. Ni apa, nama apa, tak apa, semua ada nama-nama dia. Tujuan saya nak sebut nama-nama ni apa? Setiap jirim jisim yang membentuk dengan bentuk tertentu, struktur tertentu, peranan tertentu, walaupun bentuk lekuk-lekuk saja, dia ada nama. Jadi antara nama tu
muka. Nama juzuk tangan. Allah subhanallah. Menamakan dengan nama muka, juzuk, tangan, apa semua ni, yang ni istilahnya menjirim dan menjisim dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Wahabi dia sesat pasal apa? Dia kata dia nak kelabukan mata. Dia kata apa? Yang ni ayat sifat. Muka bukan sifat. Siapa yang faham muka sifat, bodoh. Muka adalah juzuk, muka adalah zat. Satu saya ada tunjuk ni semalam, cuma saya tak habiskan sebut tu kan. Ni zat ke sifat? Kalau saya tunjuk, mestilah tunjuk zat. Mana boleh tunjuk sifat? Mana boleh tunjuk sifat tanpa zat? Cuba sebut sifat yang ada kat dia. Kuning. Okey, kuning ialah sifat. Eraser adalah zat. Eraser nama zat. Ni zat. Sifat dia kuning. Boleh? Faham saya sebut apa? Muka nama. Muka ni muka. Nak panggil muka mesti yang bersemuka, yang muwajahah. Itu nak sebut apa? Jadi kena faham apa yang dipanggil zat dan sifat. Muka bukan sifat. Wahabi dia namakan ayat-ayat yang mutasyabihat tu ayat sifat. Satu dia jadi sesat. Antara tauhid Allah Ta'ala ni apa dia? Tauhid kan asma' wa sifat. Asma' tak ada masalah, sifat tak ada masalah. Tapi dalam kategori sifat tu dia kata muka, tangan, mata, apa seumpama macam tu dalam hadis. Dia kata yang ni ialah ayat sifat. Faham mentah-mentah macam mana Allah Ta'ala sebut, kami beriman je mentah-mentah macam mana Allah Ta'ala kata. Kaedah kita macam mana? Memang yang Quran kita beriman, tapi yang ni memahamkan makna yang mustahil pasal bertentangan, kontradik dengan la ilaha illallah. Mesti ada makna. Ada makna yang selayaknya dengan kalimah-kalimah tersebut, tapi bukan dengan makna muka, mata, tangan dengan terjemahan. Kaedah kita apa? Dia ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Huraian dia macam mana? Baca je. Tafsiruha adalah qiraatuha. Huraian dia ialah baca je dia. Okay. Saya sebut dah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tu. Wahabi tak? Kata dia, kami beriman Allah yang kata Allah ada muka. Siapa tak beriman Allah Ta'ala muka, kufur pula. Dia punya faham lain, jauh beza bumi dengan langit. Dia sesat ni memang sesat lah. Satu ulama kata sesat. Satu jangan ingat pahaman Wahabi ni pahaman yang kata boleh lah, dia cuma tak sesuai kat Malaysia. Oi, dia tak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, terkeluar Ahlussunnah wal Jamaah. Ada doktor tu, ada menteri tu, dia yang bercakap macam tu. Ni payah juga ni bab akidah ni. Bila ada orang memihak, tambah pula dia pernah belajar di tempat-tempat yang nama Wahabi ni, memang kita akan melihat pendapat-pendapat dia cenderung dan memihak kepada pahaman Wahabi. Siapa saja. Tambah dia pernah guru tempat-tempat Wahabi, dia akan dia akan bela Wahabi. Dengar saya sebut. Orang yang pernah pergi belajar kat Iran, kita sebut Syiah ni sesat, marah dia. Saya pernah jumpa geng-geng yang mengaji Iran ni. Dia kata, anak pernah belajar kat Iran. Saya pun tak tahu dia pernah belajar kat Iran. Bila dia sebut itu, padanlah kau bela sangat Syiah. Tentang berapa orang kau nak muta'ah. Saja ayat itu. Nak muta'ah bukan gaduh pergi tempat pelacur tak. Pergi masjid boleh muta'ah. Pergi masjid ni, dia ada tok lebay dia yang uruskan bab-bab muta'ah ni. Pasal muta'ah halal pada mereka. Tok lebay dia boleh kenal. Tok lebay yang urus muta'ah ni, dia ada pakai pakaian tertentu, ada sign ahli-ahli yang menguruskan muta'ah ni. Kau nak perempuan mana namanya, pergi jumpa dia, keluar sikit khabar, kata dia muta'ah. Dia akan tunjuk. Ni kawan-kawan saya yang pernah pergi Iraq, pernah pergi Iran, cerita macam tu. Saya pernah pergi Iraq, tapi saya pergi bukan pergi jumpa, pergi belajar apa kan, pernah pergi lawatan. Apa dia cakap tu saya nampak suasana tu kat masjid. Ada orang, ustaz perasan nak, kata dia, masuk dalam masjid ada orang pakaian macam ni. Yang nampak? Itu bos dia tu. Oh, tu ke? Kami kenal sangat, saya duduk lama sana. Ada kawan saya seorang, nama pun sama macam saya. Nama dia Rozaini.
Rozaimi lain, ni Rozaini, tapi tak ada Ahmad. Saya Ahmad Rozaini. Dia pernah belajar satu batch dengan sahabat saya juga, marhum meninggal dah, nama Mustafa, Padang Besar, kahwin orang Mesir, Syekh Mesir bagi anak kahwin dengan dia. Apa saya nak sebut, dan antara dia pergi belajar sebelum dia ke Mesir tu, dia belajar di Iraq, belajar sekali. Nama dia Rozaini. Sekarang di PTA kat mana saya tak lupa, tak tahu kat mana. Di PTA, pernah jadi PTA di Pekanbaru Hulu dulu. Dia pernah belajar di Iraq. Dia itulah cerita kat saya. Pasal saya pun tak tahu dia duduk di Iraq tu. Pasal dia tengok ada gambar saya pergi Iraq tu. Ada satu ketika tu saya jumpa, kata dia, macam mana ustaz dia pergi Iraq? Tadi dia tahu pula. Mana ustaz tahu? Tengok status ustaz dalam Facebook, ada orang buat gambar macam ni. Oh tu kan. Macam mana? Dia kata dia, entah kenal tak Mustafa, kata dia. Itu satu pihak dengan anak tu. Oh, kenal sangat lah. Dan dia kata apa kat saya? Kata dia, Mustafa tu kali pertama dia jumpa anak. Kata dia, dia tak ada kawan nama anak, nama Ahmad Rozaini. Nama siapa je nama hantar, cuma ada Ahmad, kata dia. Oh, okay. Saya ingat Rozaini ni seorang je dalam dunia, orang punya ramai punya. Rozaini perempuan pun ada ya. Rozaini pun nama Rozaini Abdul Rahman, tapi perempuan. Saya tak nak jumpa lah, tapi ada. Tak je buka Facebook. Kok Facebook dia tak tahu, saya tak tahu, saya pun tak nak jumpa. Tapi dulu ada iklan dalam TV, iklan sabun ke apa saya tak ingat. Masa tu saya kecil-kecil lagi. Rozaini Abdul Rahman. Kan dia tunjuk gambar artis apa kan. Rozaini Abdul Rahman. Jadi ada artis tapi perempuan. Sebaiklah aku ada Ahmad. Kalau tak muskil dah orang. Dia kata macam sajad pula tu kan. Sorry, saya lawak-lawak bodoh tu, sorry sikit. Apa tujuan saya cerita tu? Saya cerita Iraq, saya cerita Syiah tadi. Saya punya cerita macam tu lah, konon tujuan ke sana sikit. Tujuan nak cerita apa? Maksudnya kalau orang yang biasa duduk Iran, biasa duduk Iraq, dia pula masuk geng tu, macam mana? Kita sebut je Syiah ni, oi, berdengung telinga dia. Padahal memang ajaran sesat. Kita masuk ni, kita jumpa sejadah banyak kan. Kita masuk masjid-masjid tempat Syiah ni, jumpa apa? Jumpa batu ya, tanah Karbala tu penuh ni. Kalau kita semayang tak ada batu tu, budak-budak tu ada yang ambil batu buah depan kita, supaya kita sujud atas batu tu. Pada mereka tak sah kita semayang atas ni. Kalau atas sejadah apa ni, kain-kain, dia tak nak, dia mesti atas tanah. Dia ada hujah dia lah kan. Tapi yang tu pahaman dia. Apa saya nak sebut tadi, macam mana boleh cerita Syiah, cerita Wahabi. Satu ustaz-ustaz, orang-orang yang biasa duduk di Madinah mengaji kat Wahabi, walaupun dia bertaraf menteri, walaupun dia hebat dalam parti, dia akan ada pahaman Syiah, pahaman Wahabi, dan dia akan kata Wahabi sebahagian daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Pastinya tak percaya, tak semak. Dan dia akan kata tak ada masalah kita nak kata Allah ada muka, ada tangan, pasal yang ni Allah yang kata, kita beriman macam mana Allah Ta'ala kata. Dan dia kata kita beriman dengan Allah Ta'ala kata tu, beriman dengan zahir ayat. Ini masalah dia lah. Jagalah, dengar dia elok. Dia punya hujah dalam bab akidah, dia kata apa? Itulah ayat dia, simple. Kita kata macam mana Allah Ta'ala kata. Saya ngaji tu guru balas, dia kata kalau nak kata macam mana Allah Ta'ala kata, bukan kata muka tangan, subhanallah. Itu Allah Ta'ala tak kata. Allah Ta'ala tak kata dengan bahasa Arab tau. Ayat Quran sebut macam ni. Nak kata macam ni, wa yabqa wajhu rabbika, okey, was-samawati matwiyatun bi yaminih, okey. Katalah macam mana Allah Ta'ala kata. Apa dia? Tafsiruha qiraatuha. Itu baru betul lah Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang yang biasa duduk mengaji Madinah, jaga dia ada pahaman Wahabi di situ. Yang dia kata apa? Yang ni adalah tauhid asma wa sifat. Ini sifat Allah Ta'ala, subhanallah. Tangan, muka, mata bukan sifat. Dia juzuk. Ada pelajaran khas kalau nak belajar, ada Abu Hasan Asy'ari punya salah satu pahaman dia, ada khas. Yang tu saya syarah lain nanti. Yang orang jumpa. Nak jumpa tu ngaji khas kitab Manhaj Ahli Sunnah. Jumpa bab tu. InsyaAllah video tu kemudian lah. Tengok mana munasabah nanti. Kalau ikut nisbah nak baca kitab tu, munasabah dah memang kita duduk tempat ni kan. Cerita ayat mutasyabihat tu. Tapi nak baca kitab tu lagi
Mau seminggu, sebulan pula lagi baca ayat mutasyabihatnya. Kalau boleh faham tera tu pun padat dah sebenarnya. Tapi kalau baca dengan baca berkitab ni lagi detail lah, gitulah. Satu. Ada tempat memang perlukan pendetailan itu sebenarnya. Pasal bila tak ada pendetailan, nanti kita tak tahu cara nak ada daripada pahaman sesat ni bagaimana kaedah-kaedah penolakan. Itu masalah kita lah. Kalau kita boleh berjaga, bertahan dengan akidah yang betul, elakkan daripada pahaman-pahaman yang terpengaruh dengan pahaman syaitan, alhamdulillah. Takut tak boleh nak tolak. Satu kadang-kadang ada bab kena detail dia. Satu tak dibahasakan pada dia tubuh badan. Subhanallah. So, saya sebut kalau ikut pahaman Wahabi, dia faham bila ada kanan, ada kiri, dia ambil kesimpulan. Bila ada muka, ada tangan, ada mata, ada kanan, ada kiri, macam mana? Tentulah ada pada Allah Ta'ala jisim. Takkan tak ada jisim? Takkan tak ada jasad? Tapi jasad Allah Ta'ala bukan dia, jasaduhu laisal kal jasad. Bukan jasad dia macam mana jasad. Subhanallah. Pasal dia punya cara faham macam tu. Cara dia ambil faham daripada Al-Quran tu macam tu. Sesat. Dengar dia tak? Sesat. Bahkan sesat tu boleh bawa pada kufur. Jauhkan pahaman-pahaman sesat tu. Kaedah kita, apa yang dalam Quran memang sabit dalam Quran. Apa maksud? Dia masih ada makna. Bukan terjemahan zahir itu adalah makna dia. Apa makna dia? Tafsiruha, maknaha, qiraatuha. Baca dia. Betul kalau apa? Isbatkan apa yang sabit Quran. Apa makna dia? Serahkan makna dia kepada Tuhan. Wallahu a'lam. Tanzihkan daripada sebarang sifat makhluk. Apa sifat makhluk? Juzuk anggota. Wahabi, akidah dia tauhid asma' wa sifat. Antara sifat Allah Ta'ala muka dan tangan. Nampak? Jauh beza, nampak? Siap. Dan bukan ia sebelah mana-mana pihak, dan bukan bertempat. Okey, siap. Yang tu pun lazim daripada berpihak adalah dimensi-dimensi. Allah mustahil di sebelah mana-mana pihak, dan mustahil berada di mana-mana tempat. Tak. Itu yang istilahnya Allah tak berpihak, Allah tak bertempat. Kalau ada, atau kaedah ahli sunnah wal jamaah, dengar. Kalau ada, tanya ayat Quran ini. Ar-Rahman alal arsy istawa, ayat Quran. Ni hujah dema lah, kita selalu dengar. Amintum man fis sama, ayat Quran. Itu yang dihujah Allah di langit tu. Ayat Quran juga kata innallaha ma'ana. Ayat Quran juga kan? Tu kat mana? Innallaha ma'ana tu Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Ada ayat Quran sebut kisah Nabi Musa. Nabi Musa khusus sebut pula, inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Tuhan aku bersama dengan aku. Rasulullah dalam gua waktu nak hijrah tu, di gua Sur kan, dia kata apa? La tahzan innallaha ma'ana. Ada ayat Quran sebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala kata kami lebih hampir daripada urat nyawa manusia. Ayat Quran juga kan? Itu mana? Di langit kah? Di aras kah? Bersama aku tu Nabi Musa, bersama Nabi Musa kah? Bersama kita kah? Ada ayat Quran sebut macam ni, wa huwa ma'akum aina ma kuntum lah. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, ataupun bersama kamu kah? Bersama aku ada, bersama kami ada, bersama kamu ada. Di langit ada, di aras pun ada. Mana satu nak pakai? Enggak, pahaman Wahabi sesat kata apa? Masing-masing ada hujah, semua boleh pakai. Sebab semua adalah ayat Quran. Masing-masing ada hujah, masing-masing ada pandangan.
Kita jangan terlalu takabur, ego untuk menolak pahaman daripada orang lain, sedangkan orang lain pun ada hujah. Mereka boleh mengeluarkan pendapat dan pandangan. Kita ada pandangan kita, saya tetap berpegang Allah di aras. Ini Wahabi. Tak ada pakai. Ahli Sunnah wal Jamaah macam mana? Semua ayat Quran tu, ayat Quran kita beriman semuanya. Takkan makna sat di langit, sat di bumi. Dan Wahabi akan gunakan hujah apa? Itulah Allah Ta'ala sat turun, sat naik. Sat di bumi, sat di langit, sat di langit dunia. Lepas tu dia naik balik ke arash. Memang Wahabi ada orang tu nama dia Maulana lagi. Kata dia macam tu lah. Bila 2/3 malam turun, lepas turun dia naik lah. Naik turun, naik turun. Anak murid sebelah dia gelak dia. Dalam video tu. Ada satu video tu macam tu. Nama Maulana. Jadi nak kata apa? Memang dia orang faham macam tu. Dia orang faham macam tu. Kaedah kita macam mana? Subhanallah. Semua tu ayat Quran. Semua tu ayat Quran tu. Ayat Quran tu lah mendalilkan bahawasanya makna zahir tu tak boleh dipakai. Untuk apa? Dia mesti ada makna. Apa makna dia? Maknaha tafsiruha qiraatuha. Apa makna dia? Dia mesti ada makna. Dia mesti ada makna yang layak dengan Allah Ta'ala. Apa makna dia? Subhanallah. Macam mana nak iman dengan dia? Tafsiruha qiraatuha. Itu ahli sunnah wal jamaah. Satu kita jumpa ayat macam ni dalam kitab. Mustahil di sebelah mana pihak dan bukan bertempat. Itu dulu. Dan tiada lalu atasnya masa siang atau malam. Ada soalan? Pada Wahabi ayat mutasyabihat itu pada dia adalah ayat muhkamat. Itu masalah dia. Zahir mana maksudnya muhkam. Ya, masalah kita kelahi dengan dia tu lah. Kita kata mutasyabihat, dia kata muhkamat. Kelahi sampai kiamat tak sudah, memang tak sudah. Pasal dia akan tegakkan benar masalah dia. Kita kata mutasyabihat, dia kata anta kata mutasyabihat, ana kata muhkamat. Satu, kalau dia kata muhkamat pun, kalau muhkam satu tangan, dua tangan, banyak tangan, mana satu tangan? Mana yang muhkam? Semua muhkam? Kau ada akal tak ada akal? Engkau ni, engkau, kalau saya punya dah hujah lah, satu tangan, dua tangan, banyak tangan. Kalau yang ni dia kata muhkam, kalau saya lah saya kata macam ni, kamu ni ialah kamu adalah manusia, beruk dan babi. Mana satu kamu? Semua muhkam. Mana satu kamu? Ya, ustaz jangan hina saya. Saya bukan hina, saya nak bagi contoh perbandingan. Dah kamu kata muhkam, kamu ialah manusia, kamu ialah beruk, kamu ialah babi. Kamu apa? Sia babi, sia ruk bi, kan? Manusia beruk babi. Itulah engkau. Jangan hina saya macam tu. Itu Allah satu tangan, banyak tangan, dua tangan, mana satu tangan Allah Ta'ala? Semua tangan Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Itu saya kata, itulah engkau manusia beruk babi. Marah dia. Jumpa Wahabi, kaedah dia jangan kelahi. Mana kaedah dia tu, sembah balik kat dia. Tengok dia terbakar tak terbakar. Kalau kat engkau pun kau marah, macam mana kau boleh faham ke Allah Ta'ala dengan pahaman bodoh macam tu? Bahkan pahaman kufur macam tu. Diam dia. Saya ada pandangan saya, ustaz nak ikut ustaz, ikut ustaz. Lu sesat itu. Okey, saya rasa saya jelaskan tu. Jadi Wahabi, masalah dia faham zahir makna, itu yang bahasa lain dia memahamkan ayat mutasyabihat sebagai ayat muhkam. Okey. Habis. Memang tak selesai main kiamat. Kalau nak kelahi dengan dia. Satu jumpa Wahabi ni sudah betul ingatlah. Lalu sambil sepak. Macam kita lalu tepi jalan tengok ada botol ke apa tepi jalan ganggu kan macam mana? Tak payahlah pegang belik dia tengok apa tak payah ambil sepak. Biar nak ganggu orang. Okey. Dia mengisbatkan yang Quran tapi mentanzihkan, mensibatkan Quran, tanzihkan dengan makna zahir, lepas tu menyerahkan makna pada Allah Ta'ala, tafwidkan makna pada Allah Ta'ala. Itu kaedah itu. Ahli sunnah wal jamaah. Betul. Lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin
Alhamdulillah.